Dan Assalamualaikum dan salam kripto. Okey, tuan-tuan puan-puan, apa khabar semua? Pertamanya nak ucapkan tahniah kepada tim badminton Malaysia sebab menang kejuaraan All England. Dan kedua adalah kita nak bincang tentang NFT. So ramai yang tertanya-tanya bila saya nak cakap pasal NFT, bila saya nak cakap pasal NFT secara khusus. So video-video sebelum ni adalah sebut trend dan sebagainya. So saya rasa ada beberapa perkara yang saya kena clarify in terms of konsep NFT, kegunaan more on the blockchain punya part jugalah. Sebab saya tengok NFT buat masa sekarang ni is a bit overhype. Sampai bila mana saya tengok ada yang mengalami kerugian, saya rasa macam okey lah, maybe dah kena cover sikit tentang NFT. Sebab ada yang buat untung, tapi ada juga yang kerugian. Ada juga yang kerugian. So that's why dalam bull run ni kadang-kadang kita ingat kita takkan rugi, tapi itu adalah antara benda yang persepsi yang tak betul. Kalau salah cara kita boleh rugi, kalau tak ada ilmu atau kekurangan ilmu kita tetap boleh rugi walaupun ini adalah fasa bull run. Okay, so sebelum tu kita nak check dulu market cryptocurrency pada hari ini. So Bitcoin dan Ethereum turun sikit lah, tapi tak banyak, turun sikit. Altcoin yang top pun mengalami sedikit correction, not much. Tapi ada juga altcoin yang dalam bagi saya kategori mid cap ni, dia banyak yang buat kenaikan. Yang macam large cap altcoin ni dia agak slow. Tapi mid cap punya dia memang perform lah. Okay, kita tengok. So yang perform ni macam contoh Harmony, BitTorrent, semua ni jenis-jenis yang memang tengah perform. PandiX, dia orang buat upgrade kan. So PandiX pun naik, Theta, Helium, Reserve Right Token kan. So semua ni memang tengah naik lah. So memang macam yang saya katakan dalam video bulan lepas lagi dan juga awal bulan ni, bahawa sekarang ini adalah bulan untuk kita fokus pada altcoin lah, kepada altcoin. So Bitcoin dengan Ethereum dia akan ada naik, dia akan ada penurunan, tapi altcoin yang akan naik. So that's why kadang-kadang bila ada correction untuk Bitcoin dan juga Ethereum, benda ini bagus untuk altcoin. So altcoin yang kalau kita pegang, kita akan nampak lah dia tiba-tiba naik. Bulan ni memang bulan altcoin. Banyak altcoin yang dah buat all time high dia dan juga sebagainya. So kita tengok siapa pula yang correction ni. Near, Phantom, Avalanche, EOS, Zcash, Digibyte. Oh okey, Zcash hari tu masuk Grayscale punya pun dia correction 6%. okey. Tapi tak adalah teruk sangat. Correction dia tak teruk sangat, biasa-biasa je. So in terms of market movement is still very good lah. So next kita tengok on the Bitcoin. Okey, so macam mana dengan Bitcoin pada hari ini? Tiba-tiba buat ni pula. Okey, kita tengok Bitcoin dalam peringkat nak buat dia punya next move lah. So last video saya dah bagi tahu anticipate on 26 March something big gonna happen bila Bitcoin option akan expire. So sekarang ni Bitcoin dia punya volatility dia semakin rendah. Dia tak buat pergerakan yang banyak. Dia punya movement, dia move dekat setakat ni je. So maksudnya dia memang tengah build up untuk 26 March. 26 March ni dia tengah build up lah. So do expect dia akan main-main dekat sini sampai 26 Mac dekat sini. Tepat-tepat dekat sini. So that means maybe sebelum 26 Mac dia boleh buat dia punya big move dia. Boleh jadi tuan-tuan dan puan, boleh jadi So kita just standby. So maybe sekarang ni dia hari tu semalam dia turun sampai
55k, lepas tu dia dah naik balik dekat 58k. So maybe dia pergi dekat 59 atau mungkin 60 dekat sini, 60k, lepas tu dia turun balik ke kan. So yang ni kita kena monitor lah for Bitcoin punya movement. Yeah. So in terms of dia punya long term punya movement, it's still bullish. It's still bullish. Cuma in terms of dia punya short term tu, kita nampak dia akan buat satu kenaikan, but that probably bukan pada waktu yang terdekat lah. And then lagi satu, dengan Grayscale bakal buat unlocking bulan depan dan sebagainya. Jadi kita boleh expect untuk dia naik. So saya punya harapan is more on Bitcoin untuk buat kenaikan lah. So that is my expectation. So kalau kita tengok pun dia punya movement sekarang ni, dia memang ikut Wyckoff punya method. So kalau tuan-tuan puan-puan ingat Wyckoff punya accumulation, so kita sekarang berada di fasa D, di mana di bahagian SOS ni sebelum dia buat kenaikan. So kenapa saya kata fasa D? Nampak tak? Dia buat kenaikan kan? Dia buat kenaikan, lepas tu dia pun accumulate dekat sini, then probably dia akan shoot up lagi lah. So ada yang kata expectation saya untuk kenaikan ni kan. So let's say kita draw lah line kita draw satu line yang ni. So my expectation adalah kalau dari sini, so let's say lah dari sini lah kita ambil contoh dekat sini baru dia dah naik kan. Mungkin boleh dari sini, tapi contoh lah kita ambil daripada sini. So most to most dia akan pergi dalam 65k lah. So even kalau kita tengok dekat last time saya ada bagi tahu, mostly orang yang nampak dia akan naik adalah sekitar 66,000. So memang itu adalah bagi saya adalah target yang realistik lah kalau dia buat kenaikan. Tapi kalau dia naik lagi tinggi 75,000, alhamdulillah kan. So sekarang ni memang dia tengah ikut based on, saya nampak boleh compare dengan Wyckoff punya method lah, Wyckoff punya accumulation method. So hopefully kalau dia pergi 66k, then dia buat sedikit correction and then dia move lagi ke 70k lebih dan sebagainya. Cuma kadang-kadang bila sekarang ni dengan dia tengah naik ni, kena hati-hatilah supaya dia tak over naik sangat. Macam kita tengok dulu kan, saya share Bitcoin logarithmic punya chart. Kalau dia pergi dekat fasa yang merah tu kan, dia akan terus menjunam jatuh. So memang bagus dia naik, tapi biarlah naik dengan berpada-pada. Macam tu. So that's on Bitcoin. Yang menarik bagi saya sekarang ni adalah Ethereum actually. Price movement dan signal-signal yang ditunjukkan oleh Ethereum ni agak bullish. So kalau kita tengok, ini adalah resistance level untuk Ethereum lah yang saya nampak buat masa ni. So last dia naik dekat 2000, lepas tu 1900. So dia punya resistance level dia makin kurang, dan dia punya support level tu makin tinggi. Last hari tu dia turun sampai 1002, lepas tu 1003, lepas tu dia start naik balik lah. Dia start naik balik, dan sekarang ni kita boleh tengok ada satu pattern diamond terbentuk. Pattern diamond. So usually kalau ada pattern diamond, this indicates big move. Big move bakal berlaku jugalah. Cuma is either big move dia ke bawah ataupun ke atas. Dia boleh jatuh ke bawah. Sekarang 1008, tiba-tiba dia jatuh, dia pergi bawah 1005, 1006 kan. Boleh. Tetapi saya punya this is based on my opinion lah. I rasa dia akan buat kenaikan. Dia sebab nampak dia punya pattern pun satu nampak macam bull flag. Dia bull flag ni macam ni lah, bull flag. Lepas tu dia naik balik. So this is bull flag. So nampak macam bull flag.
And then lagi satu is on the diamond, dia buat macam bentukan diamond lah. So that's why I rasa dia akan naik. Dan lagi satu most important is, kalau kita tengok all this while dekat day chart tak nampak, tapi kalau dekat 4 chart nampak kelakar sikit. All this while dia memang main-main dekat sini. Video lepas saya kata dia pergi 1007 dia naik, tapi dia pergi 1008 dia turun. Dia main-main dekat sini, which means Ethereum punya support level makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. So that's why I rasa since support level dia lebih kuat, so dia akan jadi lebih susah untuk dia break support level untuk jatuh ke bawah. Tetapi untuk dia break resistance level tu adalah lebih tinggi. Based on that lah, based on dia punya kekuatan support. Macam kita tahu Ethereum ni dia bukan macam Bitcoin, dia bukan deflationary dia bukan deflationary, dia tak ada supply yang ni, tapi still based on demand NFT semua, dia lebih kepada demand punya side lah. So that's why probably on April mungkin dia boleh pergi balik kepada 2000, dan hopefully 2000 akan menjadi support level untuk Ethereum. 2000 tu biarlah jadi support level, bukan resistant anymore. So that is my expectation untuk Ethereum. Sebab bulan depan adalah bulan yang sangat penting untuk Ethereum. Ada banyak update, miners kononnya nak bring down Ethereum kan. So itu adalah satu bulan yang agak penting lah buat Ethereum. So maybe kalau ada yang nak accumulate sekarang, boleh accumulate sebelum dia buat big move, ataupun kalau rasa berisiko, then you don't have to do that lah. So saya just share je dengan tuan-tuan puan-puan. This is not financial advice. Dan lagi satu yang saya nak tunjukkan tentang Ethereum adalah kekuatan Ethereum against BTC. Kekuatan Ethereum against BTC. So kalau last kita tengok, dia ikut Livermore punya chart, dia dah test 2, 4, 6, and dia kena break yang ni kan. So sekarang ni dia tengah test support level Ethereum to BTC. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok, dia memang tak nak break. Dia memang tak nak break yang ni. Dia cuba, dia dah pergi sampai sini, lepas tu dia dah naik balik. Dia dah naik balik. So what I do expect daripada Livermore punya method adalah dia dah pergi sini, so next is dia akan naik lah. Cuma tak tahulah adakah dia boleh buat satu kenaikan yang sangat bagus. That means Ethereum outperform Bitcoin. Ethereum tu outperform Bitcoin. Boleh jadi juga. Cuma tak pasti boleh tak dia pergi setinggi yang ni 0.05, atau mungkin dia pergi sini, dia buat correction, then baru dia naik. So that is something yang kita boleh tunggulah. Tapi based on ETC dengan BTC punya comparison, saya nampak trend dia lebih kepada bullish untuk Ethereum. Trend dia lebih kepada bullish. So last dia punya reversal Disember kan, Disember sampai Januari. Sebelum ni Julai, Julai sampai Ogos. So Julai sampai Ogos, kenapa benda tu berlaku? Sebab DeFi, disebabkan DeFi. Dan lepas tu Disember pula sebab permulaan bull run, kita faham. So now Ethereum need something story yang sangat kukuh, narrative yang sangat kukuh untuk dia pecut lagi. So technical analysis betul, tapi Ethereum kena build narrative dia. So that's why April ni adalah bagi saya bulan yang sangat saya monitor on Ethereum. Sebab this is a very something turning point. Almost nak jadi turning point. Dia boleh jatuh, anything is possible. Tetapi saya nampak dia lebih kepada kenaikan lah, lebih kepada kenaikan. So that's on the Ethereum punya part. So actually I tak prefer nak buat technical analysis panjang-panjang, because today NFT memang memang banyak yang saya nak cover actually. Sebab mostly lah, I just want to share. There are few NFT project yang orang masuk and then diorang mengalami kerugian. Dia mengalami kerugian. So saya rasa maybe ramai yang tak faham fundamental NFT sampai yang kerugian. Contoh saya boleh bagi adalah Alice. So Alice, sebab tu ramai yang duduk pump Alice, promo Alice pun saya macam dah risau. Okay, kalau dia jadi pump and dump, then it's gonna be very messy lah kan. So let's say contohlah kita tengok Alice punya chart dekat CoinGecko.
Okay, apa nah, jiran saya Alice. Alice. Okay. So end of the video saya akan bagi tahu apa strategi untuk invest in NFT. Kalau ada yang berminat lah, kalau ada yang berminat on NFT punya scope ni, then saya share sikit lah based on my experience. So at least kalau kita tengok, dia launch dekat Binance. So it went from okay, dalam 17 dia pergi balik dekat 38. Sekarang dia dah pergi dia pergi balik dekat berapa ni? 13. Lagi rendah daripada yang dia start dulu 17 ni. So it going lower than what it has started. So kalau bayangkan orang beli waktu launch kan dekat harga 25 ke 30 or 35, memang sekarang rugi yang banyak lah. Memang sekarang rugi yang banyak, to be very honest with you. Staking wise, maybe you boleh buat profit. Kalau ada yang stake dekat Binance punya pool kan, you stake with your BNB token atau BNB USD, you maybe akan ada sedikit profit. Ikutlah berapa banyak yang you stake, you akan dapat sedikit token. But for now, saya nampak dia belum jumpa satu support level. That is the thing. Bila kita invest in cryptocurrency yang baru launch kan, dia agak complicated tau. Sebab kita tak boleh tengok support level dia tu macam mana. You boleh buat technical analysis. So tuan-tuan puan-puan, kalau nak buat technical analysis boleh buat, tetapi time frame dia you probably kena buat 5 minit or 15 minit. 5 minit or 15 minit, which means dia adalah quick play. You masuk, you kena keluar cepat. You lambat, habis. So that's what happened to Alice Chart. Sebab Alice Chart, you tak boleh nak buat charting based on 4 hours ke 1 day ke, tak boleh. Sebab apa? Dia belum betul-betul kukuh. Dia macam hype. Hype, orang masuk beli-beli, dia naik, lepas tu dia turun. So this kind of pattern adalah sangat common dalam DeFi pada tahun lepas. Saya belajar dekat DeFi punya ni lah, all these things. Sebab dia akan launch dekat Uniswap, orang pump beli-beli, lepas tu whale datang, dia akan dump. So apa yang berlaku dekat DeFi Uniswap tahun lepas, sekarang ni saya nampak mula berlaku dekat Binance Smart Chain lah. So this is one of the project. So if you want to play macam pump and dump punya ni, you kena cepat-cepat keluar, cepat-cepat masuk, cepat-cepat keluar, ambil profit kan, then you keluar. Kalau you stay lama, you stay sampai keesokan hari, benda boleh berubah, you might be lost. Ataupun kadang-kadang dia boleh naik lagi. Sebab benda ni is not based on technical analysis. Dia lebih kepada pump and dump dan juga permainan whale. Kalau kita perangkap dengan permainan whale ni, then tuan-tuan puan-puan akan rugilah. So this is the one of the contoh NFT yang saya nampak agak merisaukan lah bila orang masuk. Sebab if nak cerita long term for Alice Chart, I'm not Alice pula, my neighbor Alice, saya tak pasti. This one nanti saya end of the video saya akan bagi tahu lah on the strategy untuk tengok project NFT. Yeah. So back to NFT, apa yang saya nak share hari ini adalah lebih kepada konsep dia in terms of blockchain, apa hala tuju NFT dan sebagainya, so that lepas ni kalau tuan-tuan puan-puan nak beli NFT, you have some kind of basic knowledge lah, so that you tahu ini NFT yang memang boleh pergi for long term ataupun ini NFT yang just riding the hype. So tuan-tuan boleh ambil keputusan lah. Kalau you nak masuk riding the hype, you tahu okay, aku masuk hari ni, aku masuk contoh pukul 8, kalau aku buat profit dalam pukul 9-10 keluar. Kalau yang long term tak apa, you simpan, then maybe tahun depan, 2 tahun depan you boleh make profit ke kan. So it depends on you. Okay, first thing first, bila kita cerita tentang NFT, ini adalah benda konsep yang saya nak tuan-tuan puan-puan faham lah sebelum kita cerita NFT. Yang pertama adalah kita nak bincang apakah maksud nilai. Memang benda ni benda yang sangat, yalah, benda leceh kot kan, apa benda ni tiba-tiba kena belajar konsep kan. Tapi benda ni bagi saya adalah sangat penting untuk kita fahamkan NFT.
So nilai dia ada dua nilai lah. Satu bukan dekat Negeri Sembilan satu objektif, satu subjektif. Objektif ni adalah nilai kita can commonly agree on. Benda ni sangat valuable. Contoh air, contoh macam udara. So kita semua perlukan air, kita semua perlukan udara. Dan air dan juga udara ni adalah benda yang sama. Semua orang tahu air tu macam mana, udara tu macam mana, kan? Dan lagi satu nilai adalah nilai subjektif. Subjektif ni dia berdasarkan kepada kita punya perception, kita punya kepercayaan ataupun kita punya kesukaan. Contoh saya boleh bagi okay, let's say harga contoh tiket kapal terbang kan. Tiket kapal terbang ke Turki. Turki kalau nak pergi berapa kan? 3,000 kot flight tiket dia kan. Mungkin ada yang lebih tahu kan. So let's say 3,000 kan. So kalau macam contohlah macam kita kan suka pergi Turki nak tengok sejarah Islam dan ni. So bagi orang yang begitu dia akan rasa sangat bernilai ni. Tiket pergi Turki ni sangat bernilai kan. Tapi ada certain orang dia tak suka pun Turki. Dia macam tak ada pun nak pergi Turki dan sebagainya. Dia macam you bagi tiket kapal terbang pergi Turki, dia macam tak nak lah. Dia kata tak payah, tak nak pergi Turki. Dia macam tak suka kan. So bagi orang tu benda tu tidak bernilai. Tiket kapal terbang nak pergi Turki tu tidak bernilai. Dan juga tiket kapal terbang Turki ni nilai dia berasaskan kepada tarikh, syarikat penerbangan, dan also lah destinasi lah. So destinasi pergi Turki dia ada nilai dia. Kalau destination tu pergi ke Brunei, dia ada nilai dia yang berbeza. So this is what we call subjective value lah. And then kalau kita ambil dari NFT punya part adalah kalau kita tengok Paul Logan, tuan-tuan puan-puan mesti dah tahu pasal Paul Logan, famous YouTuber, di mana dia beli kad Pokemon harga berapa juta entah dia beli kan, Charizard punya kad. So bagi dia kad itu sangat bernilai dan dia boleh bayar berjuta-juta. So that is what we call subjektif punya nilai lah. Okay. Dan yang kedua adalah fungible versus non-fungible. Fungible saya tak tahu dalam bahasa Melayu nak kata apa kan. Tapi kita guna English word lah fungible and also non-fungible. So untuk memudahkan pemahaman, saya tunjukkan yang ni. So this is what we call asset, pembahagian aset mengikut tangible, non-tangible ataupun fungible, non-fungible. Tangible ni maksudnya benda yang boleh dipegang, benda fizikal. Intangible adalah benda yang kita tak boleh nak pegang. So itu beza dia. Fungible pula adalah maksudnya benda tu adalah benda yang sama. So contohlah kita tengok dekat atas, tuan-tuan puan-puan tengok dekat atas belah kiri atas. Bitcoin yang carbon credit. Bitcoin ni dia termasuk dalam intangible sebab kita tak boleh nak pegang secara fizikal. Tetapi dia adalah fungible. Maksudnya Bitcoin, satu Bitcoin yang saya ada dan satu Bitcoin yang tuan-tuan puan-puan ada adalah sama. Kita boleh change. So bila kita change Bitcoin yang saya ada dengan Bitcoin yang tuan-tuan ada ni, bila saya change dia tak ada perubahan nilai. So let's say satu Bitcoin nilai dia tetap sama satu Bitcoin. So that is fungible. And then in terms of fungible dan juga tangible adalah contoh macam contoh beras 5 kg. Saya ada beras 5 kg. Tuan-tuan puan-puan ada beras 5 kg. Saya tukar. So nilai dia tak berubah. You tetap dapat 5 kg punya beras, saya tetap dapat 5 kg punya beras. Contohnya dia ambil oil lah, emas lah kan. Cuma bezanya fungible yang tangible ni kita boleh pegang, kita boleh rasa. Macam tu. Non-fungible pula, ni nampak ni dia tulis non-fungible ni in terms of non-tangible pula. Non-fungible dia bila ada pertukaran, dia akan ada perubahan nilai. Contoh saya ada pet kucing. Saya ada kucing. Tuan-tuan puan-puan pun ada kucing juga. So tapi kalau saya nak tukar kucing saya dengan kucing tuan-tuan puan-puan, dia tak sama. Walaupun dia boleh jadi spesies sama, warna sama dan sebagainya, tapi
deep inside kita tahu kucing ni lain, kucing saya lain, walaupun kucing tu spesies sama, jantina sama. So that is actually what we call non-fungible. Benda yang kita tak boleh nak potong tak boleh, something yang dia ada nilai-nilai subjektif dia yang terkandung dalam tu. So in terms of ni non-fungible intangible ni macam NFT lah, ni CryptoKitties. Ni yang copyright. So this is non-fungible intangible. Tapi kalau dulu-dulu non-fungible item ni adalah tangible. Contoh macam potret Mona Lisa kan, ni satu je potret. Ataupun rumah, contoh rumah dekat Damansara tak sama dengan rumah dekat Petaling Jaya. Contoh mungkin dua-dua pun banglo Damansara, banglo Petaling Jaya, tapi dia still tak sama. Dan bila you nak jual, you tak boleh potong rumah tu, separuh rumah ni nak jual, lagi separuh tu kemudian tak boleh. Macam Bitcoin, you boleh satu Bitcoin ni okey lah nak jual dulu 0.1 0.5 ke kan, you boleh tukar. Okay, aku ada 0.5, you bagi kau 0.5, you bagi I 0.5 Bitcoin. Benda tu boleh berlaku. Tapi dalam kes non-fungible, benda tu tidak boleh berlaku. So hopefully this simple chart ni dapat fahamkan tuan-tuan puan-puan berkenaan dengan aset fungible dan juga non-fungible. Okay, so next adalah token. So NF, the T part is the token. Token ni dia nilai sesuatu token tu datang daripada aset yang dia wakili. Contohnya macam Ethereum. Nilai Ethereum tu wujud sebab apa? Sebab Ethereum ni dia boleh buat perkara-perkara dalam smart contract. So that's how token Ethereum tu mendapat nilai. On the Bitcoin, asalnya nilai dia adalah untuk payment. Asal-asal awal-awal. Lepas tu slowly dia dah evolve, dia dah jadi store of value. So dia punya nilai pun dah jadi lebih tinggi. So that's why kita kena faham apa itu token. So token ni dia ada banyak function. Actually dia bukan setakat kita buat trading. Kita boleh guna token untuk staking. Kita boleh guna token ni untuk mengundi macam EOS kan, delegated proof of stake. Token boleh guna untuk voting. And then kita boleh guna token ni untuk simpan nilai macam Bitcoin kan sekarang ni. And maybe kita nak proof ownership. Kita boleh ada sesebuah token untuk proof any ownership kan. So token ni dia punya use case dia banyak, dan setiap use case dia ada nilai-nilai dia yang tertentu. Cuma kita tak tahulah nilai mana yang lebih mahal daripada nilai yang lain. Dia ada banyak dia punya features dia. So that is on token. So I hope tuan-tuan puan-puan faham tiga konsep ni sebelum kita jump into the next part lah. Okay, next part adalah apakah kegunaan popular NFT. So kita asyik tengok NFT sini, NFT sana, kiri NFT, kanan NFT kan. Terutamanya pada bulan Mac. So in terms of popular NFT use case adalah digital art. Kita buat hasil seni, lepas tu kita jual lah. Kita jual dekat Rarible ataupun OpenSea, which is platform NFT yang popular lah. Yang kedua adalah kalau kita nak buat hartanah digital. Ni yang virtual land, ataupun dalam konteks NFT orang panggil metaverse. Metaverse maksudnya dia ada satu dunia digital yang mana kita nak buat rumah ke, nak buat anything, kita boleh jual juga dengan player-player lain. So that is very hot. Hartanah digital ni macam dekat siapa ni? Decentraland. Dekat Decentraland benda ni berlaku, and also there are some other platform NFT lain jugalah. Lepas tu collectible ataupun digital card lah kan. Ada yang buat card collectible punya version macam NBA Top Shot dan sebagainya. So digital card pun sesuatu yang sangat popular. So usually digital card ni dia bersandarkan terhadap karakter yang valuable ke. Macam NBA kan ialah ahli sukan kan. And then macam Sorare, kad bola sepak, dia berdasarkan kepada pemain bola sepak. That's how dia dapatkan dia punya value. So itu on the digital card. Dan yang keempat adalah barang dalam game. Dia macam kalau main PUBG kan ada banyak barang-barang yang kita kena beli kan. Pakaian lah, shield ke, pistol. Saya tak main PUBG tapi saya tahulah how the PUBG works inside.
So kalau kita nak beli certain barang kan, kita kena bayar kan, boleh beli. So sama juga dekat NFT, certain game you boleh beli, I think macam Decentraland pun ada juga benda macam ni, you boleh beli barang dalam game tu. So 4 use case ni yang saya nampak adalah antara yang popular, dan banyak projek-projek cryptocurrency yang nak masuk on the NFT punya hype, dia akan guna 4 ni as part of their projek punya konsep lah kan. So ada yang nak tahu apa maksud NFT sebenarnya kan. So NFT is actually adalah macam nak bagi tahu hak digital kita terhadap sesuatu aset. Aset ni adalah NFT lah. NFT is aset. So dia adalah hak digital kita yang mana kita tak boleh simply tukar dengan NFT yang lain. So let's say ada satu NFT yang mana kita buat atas nama kita. So kalau nak tukar, kita yang kena buat transfer of ownership. Orang tak boleh simply claim, ni NFT aku. Tak boleh, sebab everything is recorded in blockchain. So that's part the beauty of NFT. Dia adalah hak digital. Sekarang ni banyak isu copyright lah dan sebagainya, kena barang ciplak, LV ciplak dan sebagainya kan. So NFT adalah, bagi saya adalah that strong word adalah hak digital. Itu maksud NFT lah. Okay, so apa yang membuatkan NFT ni semakin berkembang dalam tahap yang sangat kita tak boleh nak imagine adalah dia diberikan power oleh blockchain. Actually konsep NFT ni sesuatu yang telah difikirkan. Dulu-dulu pun orang fikirkan dan sebagainya, tetapi dengan keadaan centralized punya ekosistem internet dan sebagainya, perkara itu agak susah. Tetapi blockchain dia memberikan satu kelebihan atau satu jalan untuk NFT berkembang. So that's why NFT dia mampu berkembang sebagaimana sebagaimana smart contract lah. So NFT ni, dia kalau kita tengok sekarang, most of NFT project dibina atas protokol Ethereum, di atas smart contract Ethereum. Dia ada jugalah macam dekat Zilliqa, and then dekat Wax, dia ada juga. Tetapi most of the NFT project adalah atas Ethereum. So ada 3 protokol NFT yang kita kena faham. Sebelum saya pergi kepada blockchain punya part, saya just nak tuan-tuan puan-puan faham tentang protokol NFT. So yang pertama adalah ERC721. So ERC ni dia maksud dia Ethereum Request Command. Dia adalah di mana bila sesuatu cadangan yang diberikan oleh developer kan, dia bagi cadangan, okey apa kata kita buat ni kan. So setiap cadangan yang diterima pakai oleh kebanyakan developer disepakati oleh nak hampir sebut jumhur ulama tadi, disepakati oleh developer ni semua, dia akan menjadi satu protokol lah. So 721.998 ni semua adalah nombor proposal tu sebenarnya. So bila proposal tu diterima, dia ambil nombor tu dan dia akan jadi ERC berapa-berapa lah kan. So macam yang famous kita tengok adalah ERC20 token. ERC20 token macam DeFi je, ERC20 kan. So untuk NFT ERC721 lah. So asalnya adalah daripada CryptoKitties, di mana konsep 721 adalah dia dicipta di mana setiap token membawa nilai yang berbeza. Contoh macam dekat CryptoKitties, ada CryptoKitties warna hitam, ada warna putih, ada warna-warni, ada yang ada tanduk, ada yang muka zombie dan sebagainya. Setiap CryptoKitties ni dia akan membawa nilai yang berbeza. Dia macam ikan laga lah kot. Dia macam ikan laga. Macam saya pun tengok, kenapa ikan laga ni ada yang harga RM30, kenapa ikan laga ni RM1000 kan. Tapi saya tengok ini sama je ikan. Tapi so orang macam saya ni memang takkan nampak dia punya value lah. So that's the thing. 721 998 pula, ERC998 ni konsep dia adalah, dia macam ni. Kalau kita ambil konsep game lah kan, kita dah buat game karakter, contohlah PUBG.
Kita ada pakaian, ada jaket, ada kasut, ada seluar, ada baju, ada spek, ada senjata, ada shield dan sebagainya. So kalau you buat ERC721, you kena transfer setiap satu tau. Contoh kan, dalam karakter game tu ada 15 benda. Pakaian dia semua, pakaian senjata campur semua ada 15. Setiap benda yang you kena transfer, kalau pakai 721, dia akan mengambil kos. Nak transfer ni lah, nak transfer tu, tengok-tengok kos lagi tinggi, tak berbaloi. Jadi ERC998 adalah dia improvekan, di mana dia kata kalau you nak transfer karakter ni, contoh karakter, ada orang nak beli karakter PUBG lah, nama dia A kan, nak transfer dia kepada player yang lain, you boleh bundlekan semua dia punya item ni, bundlekan dia di 15. So you hantar dekat player lain dalam satu single transaction. So that is ERC998. Ini dapat mengurangkan cost lah bila kita buat any transfer ataupun transaction, Dan yang terakhir adalah ini berasal daripada Engine Coin. Mereka yang buat ni, mereka yang propose adalah ERC1155, di mana mereka gabungkan fungible dan juga non-fungible punya part lah dalam NFT tu. So contoh fungible, macam saya kata, benda tu benda yang sama. So let's say kita ambil konsep game. So maybe dalam game tu AK-47 tu semua sama. AK-47 tu standard, semua sama. Macam kita main Counter Strike kan, AK-47 tu semua sama. Tetapi maybe in terms of pakaian, dia berbeza sikit. Ada yang pakaian jacket, ada yang trench coat, pakaian office lah kan, dekat Counter Strike, contohlah game tu kan. So ERC115 ni dia dapat bezakan mana satu aset yang fungible, mana satu aset yang non-fungible. So that's why ERC115 tu more useful in terms of gaming punya part lah. Sebab ada dekat setengah game, benda tu kita nak jadikan macam fungible, sama je. Ada setengah tu kita nak jadikan non-fungible. So ERC115 ni dia boleh buat benda tu lah. So this is the protocol for tokenization untuk NFT. So setiap ERC ni dia bawa makna yang berbeza, dan yang paling famous adalah ERC721 lah. Tapi yang paling saya suka adalah ERC1155 sebab it's more customizable actually. Tapi sebab hype dan sebagainya, ramai nampak ERC721. Okay, next kita nak cerita tentang macam mana blockchain mampu coordinate NFT, mampu menjana kuasa untuk NFT. So antara perkara yang bagi saya sangat menarik adalah in terms of pindah milik. Blockchain mampu membuatkan sesuatu aset digital tu pindah milik secara senang. Kalau traditionally kita nak pindah milik sesuatu aset, ya Allah, memang payah. Pindah milik rumah ke, bisnes ke, kereta, memang payah, mengambil masa berhari-hari. Tetapi through blockchain, benda tu boleh buat secara mudah, especially in NFT lah. Dan kita boleh manage hak milik. So maksudnya kita nak jual boleh, kita nak transfer tanpa kenakan apa-apa fees pun boleh juga. So that is the two things yang bagi saya blockchain ni memang bagus lah, yang dia buat innovation dekat NFT. So ada 6 perkara yang blockchain buat dengan NFT menjadikan dia sangat unik use case. So yang pertama adalah standardization. Standardization ni kalau saya nak bagi contoh, dia macam HTTP protocol. Macam website, komputer kita boleh berhubung dengan all type of website. Semua website hosted dekat HTTP. Dia dah jadi satu standard. Siapa nak buat website kena guna HTTP. So that dia become accessible by everyone. So sama juga NFT pun dia ada dia punya standardization macam HTTP. So that's the part yang mana blockchain dapat bawa untuk NFT. Dan yang kedua adalah interoperability. Interoperability ni saya pun banyak kali sebut, especially bila cerita tentang Polkadot kan, di mana smart contract boleh guna dekat smart contract platform yang lain. Sama juga NFT dekat OpenSea, you boleh jual dekat Rarible. NFT yang you buat dekat Decentraland kan, Decentraland, contoh you buat
tak tahu nak cakap apa, you buat kereta lah, contoh kereta dekat Decentraland, you boleh jual dekat OpenSea marketplace. So in terms of platform, it's very interoperable lah. Macam contoh lah, let's say you nak jual jersey kan, jersey, you nak jual jersey, tapi bila you nak jual jersey, you kena letak dekat Facebook, you letak kat Instagram, you letak kat Shopee, you letak dekat Mudah kan. And then not every platform boleh support kan. Contoh you nak letak dekat platform luar negara, mungkin tak boleh sebab halangan dan sebagainya. Tapi dekat NFT benda tu boleh berlaku. You boleh easily letak dekat mana-mana platform yang you nak. Platform blockchain lah. Setakat ni platform blockchain. Interoperability dia is mana-mana platform blockchain. Okay. Dan yang ketiga adalah tradability. Tradability adalah kebolehan untuk kita trade lah. So NFT, blockchain boleh membuatkan NFT ni di-trade, memberikan satu nilai ekonomi untuk NFT itu. So kalau trading suka-suka, yelah kita tak buat duit, tapi dia buat tradability, dia memberikan nilai kepada NFT. That's why bila kita tengok in terms of tradability ni, kita buat NFT, lepas tu kita jual dekat individu A. Individu A dia boleh jual dekat individu B. Individu B dia boleh jual dekat individu C. So in terms of dagangan tu, aktiviti dagangan tu, benda tu boleh dilakukan dengan sangat mudah thanks to blockchain. Dan yang keempat adalah liquidity. Liquidity ni nak bagi ayat mudah adalah aktiviti jual beli lah. Nak bagi senang, aktiviti jual beli. So kalau contoh pasar borong kan, liquidity dia tinggi sebab orang jual beli banyak. Tapi kalau kita ambil macam supermarket kecil, liquidity dia rendah sebab jual beli dia sangat kurang. Itu masuk liquidity. So comes to liquidity dekat blockchain, contoh Bitcoin, liquidity dia sangat tinggi sebab yelah it's a top asset, semua nak beli. And bila you letak Bitcoin untuk jual dekat Luno ke, Binance ke, Huobi ke, you letak untuk jual, sekejap je orang beli. Provided you letak pada harga pasaran lah kan. Kalau you letak luar harga pasaran, orang tak beli pun. Tapi kalau you letak pada harga pasaran, usually sekejap je orang beli. It just takes a matter of minute je orang beli. So sebab apa? Sebab platform macam Binance semua ni, liquidity dia tinggi. That's why orang beli dengan cepat, orang boleh jual dengan cepat. So blockchain boleh buat perkara tu lah. So kalau kita ambil konsep real life kan, liquidity, you nak jual rumah, you tak boleh jual rumah within minute. It will take days. Although you letak pada harga pasaran, tetapi untuk nak jual rumah tu, proses dia is not liquid. Dia very illiquid. Sangat slow. So that's why blockchain dia mampu meliquidkan the transaction of NFT lah. Dan yang kelima adalah immutability. Maksudnya you tak boleh simply tukar. You tak boleh nak simply nak tukar. So that is part digital hak milik tu sangat penting. Kalau macam barang-barang yang fizikal ni, orang boleh buat fake, tuan-tuan dan puan. Nak buat LV fake pun boleh, nak buat CD cetak rompak pun boleh. So immutability ni adalah sesuatu yang you dah cipta dan benda itu adalah permanent dan rekod itu akan ada. Contoh saya buat NFT punya artwork. Bila saya letak, orang tahu NFT artwork ni berasal daripada saya. Tapi kalau kita ambil artis kan, artis jalanan kan, sangat berbakat dan sebagainya, mungkin bakat dia bagus, ada orang beli, tapi bila orang tu beli, dia boleh kata dia yang buat art tu. Sebab orang tak tahu art ni cantik, dia tak tahu datang daripada siapa. Orang boleh claim je, siapa-siapa boleh claim. Sama juga ni, macam kadang-kadang makanan kan, ada negara lain claim, ada negara kata ini datang daripada kita kan, macam buah harum manis kan. Ada kata ini dari Perlis, tak boleh jual lah kan. So this kind of thing, you nak buat dia jadi immutability boleh. Boleh buat benda tu. So this is the part yang NFT boleh buat, which is the immutability lah. You cannot simply destroy an asset. Dan yang last kali adalah programmability.
ataupun dalam bahasa Melayu penciptaan. You boleh create. You boleh create dengan mudah lah. Maksudnya kalau you ada bakat, you nak buat kasut digital ke, apa-apa benda yang digital, you boleh program. You boleh program and you boleh hasilkan. You tak payah macam tunggu resources daripada banyak benda. Contoh kalau you nak buat kereta kan, dia ada part ni, kilang ni kena buat, ada certain part tu kilang yang tu kena buat, lepas tu ada satu part kilang dia akan assemble kan. So this one is very easy as long you know programming ke, ataupun you tahu buat hasil seni dan sebagainya, you boleh mint your own NFT token. So that is the part programmability tu datang lah. So bila 6 perkara ini digabungkan, dia mampu menjana satu efek ataupun force untuk NFT ni. So that's why buat masa sekarang ni dia adalah based on use case yang saya share lah. In future kita tak tahu di mana NFT tu boleh pergi, tetapi perlu diingat 6 konsep ini yang akan drive the NFT lah. So as long kita faham 6 perkara ni, then sky is the limit lah. Apa-apa pun boleh dicipta. So actually saya salah, ni bukan kegunaan NFT, ini adalah kebaikan NFT. Silap, typo ni. Kebaikan NFT nombor 1 adalah on the gaming punya industri lah. So macam yelah, kita pun masa kecil-kecil main game, orang kata apa ni main game, tak ada masa depan, you tak boleh buat duit pun, bazir masa dan sebagainya kan. Sekarang ni orang dah start earn duit melalui gaming, tapi it's more on, mungkin saya salah kan, sebab saya bukan gamer. Saya bukan gamer full time, saya ex gamer. Dulu masih kecil-kecil main game, sekarang dah tak ada masa main game. So macam gamer ni saya nampak dia lebih you make money kalau you join competition, ataupun bila you buat live stream dekat Twitch ke, dekat YouTube dan sebagainya. And then kalau you dah famous, adalah sponsorship dan sebagainya. So that is one way gamer menghasilkan duit. So melalui NFT ataupun gaming dalam blockchain ni, dia akan menjadikan the industry lebih valuable, sebab kita boleh customize. Kita boleh customize dan dia mencipta satu ekonomi yang baru. So all this while only gamers dan juga yang developer ni yang basically buat duit. So sekarang ni dalam blockchain, contoh dekat Decentraland, you kalau pandai buat design dan sebagainya, you can create your own game punya instrument, and you boleh jual dalam blockchain. So let's say lah, you buat satu senjata, you jual dekat Decentraland kan, ada orang beli. Individu A buat pedang, jual dekat Decentraland, individu B pun beli pedang tu. Lepas tu dia guna pedang tu, dia rasa macam alah, malah aku nak ni kan. Lepas tu dia customize lepas tu dia dia ambil pedang tu, dia rasa dia nak beli pistol pula, so dia jual dekat OpenSea punya marketplace. So benda tu dia jadi lebih memberikan insentif lah. Satu untuk orang yang membuat digital pedang tu, dan juga orang yang dah beli, lepas tu dia dah pakai, dia jual balik, macam tu. Ataupun kalau kita ambil dalam konteks dia ada satu game nama dia Z-Run, kuda, beli kuda, you modify kuda tu ni semua kan, lepas tu you boleh jual dengan harga yang lebih tinggi. So that kind of element all sedang berlaku dalam NFT gaming, especially yang saya nampak adalah dekat Decentraland lah. So that's why that is the top NFT punya engine dan juga Decentraland. Okay, dan yang kedua adalah hak digital untuk artis. Ini memang saya banyak dengar artis ataupun penulis buku tak dapat dia punya royalty lah, atau hak dia dicabuli dan sebagainya kan. So through NFT dia boleh memberikan satu digital rights kepada artis, dan dia tak perlu melalui pihak ketiga, agent lah apalah, tak payah. Kalau dia pandai, dia boleh buat dia punya own digital right lah, digital right. Dia tak perlu harapkan sesiapa. That's the thing about blockchain, you tak payah harapkan pihak ketiga, semuanya you boleh buat sendiri. Tapi kalau personally lah, kalau orang tu terlampau manja, then blockchain is not for you. Sebab blockchain ni kita kena independent, kita tak boleh harapkan sesiapa, kita boleh harapkan diri sendiri. So that's what
the blockchain punya part matters lah. Tapi kalau ada orang yang nak harapkan pihak ketiga dan sebagainya, then the traditional way is for you lah. Tapi kalau mungkin ada golongan artis ke orang seni tengok, oh boleh buat our own digital right, then this is a very good platform. You tak payah nak harapkan royalty pihak ketiga lah, tak payah nak merayu-rayu dan sebagainya. Semua you buat on your own. Dan yang ketiga, kadang-kadang you boleh tukar dengan aset fizikal. Contoh saya nak tunjuk contoh sikit. This is very interesting. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok, terbeliak mata ni. Sekejap, saya nak search dulu. Okay, buka browser kejap. Okay, ini adalah Unisocks. Unisocks ni adalah NFT. Kalau tuan-tuan puan-puan beli token dengan harga 93,000 USD, mereka akan hantar token Unisocks ke rumah tuan-tuan puan-puan. Harga token ni adalah 93,000. Sebab apa? Unisocks ni telah di NFT kan. So tuan-tuan puan-puan kena beli NFT dia dulu, dah beli baru physical socks tu akan dihantar kepada tuan-tuan puan-puan lah. So mungkin ada kata apa ni 93,000, biar betul. Sebab ada orang yang beli. Nampak ni? Nampak? Harga asalnya dari harga berapa ni? $89. Dari $89 kan. Lepas tu slowly naik. Sekarang last dia naik tinggi sampai bila ni? Sampai 161,000 USD. Hanya untuk sepasang token. So this is something very interesting lah, Unisocks. So you boleh trade dengan physical socks. Tengok ni, ni socks dia. So kalau tuan-tuan puan-puan nak beli, bolehlah beli. Dia Unisocks ni hanya ada 315. So sekarang tinggal 13 ni. So 13 ni makin nak habis, mungkin harga dia makin meningkat. So kita tak tahu, mungkin nanti dia ada tinggal satu lagi socks terakhir, dan satu socks tu harga dia 1 juta USD. Boleh berlaku. This is purely supply dan juga demand. Kalau you pandai tokenomics, then you boleh jual token NFT lah. So this is one of the thing yang just nak share lah. Very interesting kan. Dan yang keempat adalah bukti hak milik. So usually kadang-kadang kita create something kan, macam ni lah artis jalanan, dia create something tapi orang boleh claim sesuka hati. So dengan NFT kita boleh kata ini bukan orang lain buat, ini memang saya yang buat, ini adalah hasil tangan saya, macam tu. So this the part yang dia akan jadi more useful lah. Cuma biasalah kegunaan yang nombor 4, nombor 3, even nombor 2 tu kita tak nampak sangat, sebab NFT is very hype. So dia masuk more kepada gaming lah, apa semua. 2, 3, 4 ni dia tersembunyi. Tapi saya nak share lah dengan tuan-tuan puan-puan, so tuan-tuan puan-puan memang nampak dia punya long term use of NFT. So NFT is not something bagi saya temporary dan sebagainya, sebab dia dah lama dah ada, sejak tahun 2015 lagi. Cuma kegunaan use case dia akan jadi semakin bertambah, semakin tambah, dan use case ni lah akan memberikan nilai kepada NFT. Okay. Dan kita juga perlu ingat, tidak ada benda yang perfect di dalam dunia ini. Dan NFT pun tak perfect, dan mereka perlukan lebih banyak masa lagi. Benda belum habis, NFT ni belum habis, banyak lagi perlu explore. So antara kekurangan yang saya nampak adalah mana-mana NFT yang saya pergi, dia punya UI, UX ataupun user experience dia sangat mendukacitakan. User experience dia sangat teruk. So that's the part yang saya tak berapa berkenan dengan NFT lah in terms of user experience. So this part maybe platform-platform dia kena improvise lagi lah in terms of user experience. Tapi saya faham UI UX ni bukan kerja yang senang kan. Dan lagi yang kedua adalah dia ikut musim. So that's why kadang-kadang musim bearish harga dia standard lah, normal lah.
Tapi waktu bull season ramai masuk Paul Logan lah, Mark Cuban lah, artis lah. So dia jadi overhype. So that's why dia boleh create some sort of bubble lah. Tapi benda tu hanya sementara. Dan yang nombor 3 saya tak letak dekat sini adalah buat masa sekarang NFT sangat mahal. You nak beli mahal, you nak create dan you nak hasilkan NFT tu mahal sebab you kena bayar gas fee yang tinggi dekat Ethereum. So dulu tak mahal sangat waktu bearish season, tapi waktu bull season Ethereum pun dah jadi makin mahal dan of course gas fee dia pun jadi makin mahal. So ini antara 3 kekurangan NFT yang mana mereka boleh baiki lagi lah. Saya yakin industri NFT akan mature. So give it another few years, then things will be more mature. Ramai yang faham NFT betul-betul. Orang yang faham NFT betul-betul dan dia masuk dengan kefahaman ni lah yang akan memberikan nilai yang lebih tinggi untuk NFT in future. So sebab tu saya nak bawa program ni lah. Saya nak cerita sikit tentang ni sebab saya nak tuan-tuan puan-puan faham. Sebab bila tuan-tuan puan-puan faham NFT, masuk dalam keadaan yang faham, dia akan memberikan value untuk NFT for a very long term. So that's the why saya cerita pasal NFT sekarang lah. So actually saya nak share strategi NFT saya, tapi nampaknya masa macam tak ada masa pula. So saya go very quick one. So mungkin video ni akan panjang sikit, jadi macam biasa tuan-tuan puan-puan bersabarlah. So ramai yang bercerita tentang ni e-komi. So ramai yang tanya, okey tak kalau nak beli e-komi, okey tak kalau nak beli Omi kan. So Omi ni dia adalah platform yang dah lama. Dia dah buat lama waktu NFT yang lepas CryptoKitties kan, 2018 macam tu. But due to bearish punya season, dia dah jadi slow lah. So then now with NFT dah naik, projek-projek yang dulu mati ataupun slow, dia dah jadi hot balik. Antaranya adalah e-komi. So e-komi adalah Singaporean punya company lah. Dia buat projek NFT. The beauty of e-komi is number one, diorang ada partnership. Diorang ada partnership. Itu yang bagus. Dia ada partnership dengan DC. DC sekarang dengan Justice League kan. So of course it create values for e-komi. DC dan juga Ghostbuster, and dia ada karakter-karakter lain lah, karakter yang kita faham macam Powerpuff Girl semua ni. So mereka ada license dengan dengan DC company ke Powerpuff Girl punya company dia ada. So that's why bila dia keluar dekat dia punya ni, dia kata premium license digital collectibles. Kita tak boleh suka-suka buat NFT kan. Contoh kita tengok, oi Bobo Boy famous kat Malaysia, kita pun buat NFT Bobo Boy. Kan nanti Any Monster datang ni pula tanya pula, kenapa buat macam ni? Itu adalah hasil kerja kami kan, contoh. Tapi kalau tuan-tuan nak buat your own character, then tak apalah kan. So sama juga on this part, mereka dapat lesen, dia buat benda ni. And then beside that, diorang ada diorang punya own hardware wallet. So this is the part yang memberikan satu nilai untuk e-komi lah. Then kenapa harga dia tiba-tiba shoot naik adalah, asalnya bila e-komi buat ni, token dia banyak, rasanya 750 bilion ke 75 bilion, tapi memang berbilion-bilion lah. So dia akan menyebabkan supply dia terlampau banyak dan value token tu terlampau rendah. Jadi apa mereka buat? Mereka burn. Dia buat token burning. Saya ada dia punya Google Excel sheet, saya follow berapa banyak dia burn hari ini kan dan sebagainya. Tapi takut ambil masa yang banyak sangat kan, saya just bagi tahulah. Setiap hari dia buat token burning tuan-tuan puan-puan. Dan bila dia buat token burning, dia mengurangkan supply. Dan dengan keadaan demand NFT tu tinggi, harga dia pun shoot naik. Dan kalau kita tengok sini, dia akan list dekat Uniswap pada 2 hari nanti. So sekarang ni e-komi ni dia hanya trade dekat Bitforex dan juga Bitmax. So siapa nak beli e-komi ni, beli dekat sinilah. Cuma you kena faham, sekarang ni dia punya tokenization e-komi ni dia tengah improvise lagi. So that's why dia buat token burning semua dan harga dia naik. Dan kita kena faham, bila dia list dekat Uniswap, ramai yang beli awal-awal akan take profit. Yang beli dekat Bitmax ataupun Bitforex, dia akan take profit. Bila list dekat Uniswap, dia akan jual dekat Uniswap. So you have to be careful lah. Dia mungkin tak jual dekat Uniswap, dia boleh jual dekat Bitmax atau Bitforex juga kan. Sebab bila orang beli dekat Uniswap, dia akan naikkan harga, and then
orang boleh dump lah. So you kena berhati-hati on that part. Kalau siapa nak beli Ecomi, Omi kan, bagi saya projek ni adalah sangat bagus. I don't deny the project, tapi in terms of dia punya tokenomics, you must be careful lah dengan dia punya perjalanan sekarang. Okay, but in terms of project, very good project. So apa yang saya nak bagi alternatif kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi projek macam Ecomi, and dia pun macam baru launch jugalah. Tapi saya rasa dia ada potensi yang lebih tinggi daripada Ecomi. Nama projek itu adalah Eternity.io. Dia pun nak buat macam license NFT juga, macam yang Ecomi buat. And dia akan buat collection dia for entrepreneurs, ada football legends, ada soccer star. So kalau tuan-tuan puan-puan faham saya, apa-apa melibatkan bola, saya memang akan masuk. Sebab bagi saya bola memang boleh buat duit. Itu saya punya pegangan lah. Ini subjektif. Nilai subjektif bagi saya adalah bola ada nilai. Kalau contoh cerita pasal bola jaring, mungkin tak ada nilai bagi saya. Okay, so soccer star, kalau tak silap saya, dia nak bawa Paolo Maldini, Christian Vieri, more on Italian footballer lah. Tapi kita tahu mungkin ada macam legend kan, macam Zidane kan. Zidane mungkin ada. So macam sekarang ada collectible bola sepak dekat Sorel, tapi dia adalah more on player-player sekarang. So legendary players you boleh dapat dekat sini lah nanti, coming soon. So dia adalah dia punya pack yang dia akan launch. So sekarang ni things are under development dekat sini. And kenapa saya kata dia antara projek yang boleh pergi far is sebab mereka apa-apa projek cryptocurrency yang di backup oleh dua orang kembar ini, saya akan masuk sebab saya tahu long term dia memang dia akan perform. Sebab apa saya cakap macam tu adalah ini, mereka ada diorang punya portfolio. Diorang ni adalah investor kan. So Winklevoss Capital, kalau pergi dekat dia punya crypto dan juga blockchain punya part, so nampak tak? Of course lah, Bitcoin dia invest. Okay, ni nampak tak? Filecoin, lately Filecoin masuk dalam Grayscale. Lagi apa lagi? Stacks. Stacks ni projek yang bagus juga. Saya pun pernah try buat develop, tapi as a developer saya fail lah. Blockstack pun dia sokong juga. Ni pun akan ni. Tezos, Zcash. So kalau tengok ni, Zcash, Filecoin ni antara dua yang masuk ke dalam Grayscale punya trust fund kan. Even dia sokong lagi Chainlink semua ni lah, tapi Chainlink tak ada dekat sini. Tapi memang dia ada satu artikel yang mana mereka support Chainlink juga. So dia sekarang ni officially dekat dia punya portfolio dia ada Tezos, Zcash, Filecoin. Semua ni adalah antara altcoin yang memang perform. Memang sekarang tengah perform. So bila diorang yang bagikan endorsement dekat Eternity, then bagi saya it's a no brainer lah. So ini bukan nasihat kewangan ini saya share, tuan-tuan puan-puan boleh ambil your own decision. Everything is your decision. Okay, so this is bagi saya adalah alternatif bagi Ecomi. Sebab saya rasakan Ecomi kalau dia buat listing on Uniswap, kemungkinan besar ramai yang nak take profit dan harga dia akan jatuh sikit lah. Ini saya punya pendapat. So I will go for safer play, which is Eternity. Eternity, sebab bagi saya Eternity, although kalau let's say on short term I mengalami kerugian, tapi for long term saya tak perlu risau. Sebab kalau dia di back oleh Winklevoss Twins, then it should be good lah. Okay, so ini adalah yang pertama. Dan saya ada lagi satu projek yang bagi saya ini dia akan jadi antara NFT. Ini on the gaming punya part. Tadi ni collectible, ini adalah gaming punya part. Bagi saya dia boleh challenge Decentraland. Decentraland dia boleh challenge. Nama NFT ni adalah OVR.ai. Okay, kalau kita tengok Decentraland ni dia more 100% virtual actually. Dia adalah virtual reality punya part.
Tapi OVR ni dia gabungkan virtual reality dan juga augmented reality. Augmented reality ni macam Pokemon Go. So that's why kalau game saya akan ambil naratif satu bola, kedua Pokemon. Kalau ada dua benda ni, bagi saya benda tu boleh naik. Benda tu boleh naik. So diorang ni buat AVR pula. Virtual reality dan juga augmented reality. Augmented reality macam Pokemon di mana dia ada app. Nama app ni OVR. Tuan-tuan boleh download. Saya nak buat tutorial nantilah. Saya buat just short video on macam mana nak buat ni. OVR app ni dia boleh buat treasure hunt. So treasure hunt ni dia macam kita collect Pokemon tau. So you kena keluar daripada rumah. Bila you tekan treasure hunt, dia akan bagi you token OVR. Token OVR kalau tak silap buat masa sekarang harga dia adalah $1. Buat masa sekarang Dan apa yang saya difahamkan, dia nak buat treasure hunt 2.0 di mana dia akan jadi lebih susah untuk buat treasure hunt. Dan bila kita buat treasure hunt, kalau tanah tu secara virtual dibeli orang lain, kita buat treasure hunt dekat tanah orang tu, kita akan ada profit sharing. Itu nanti, tapi sekarang belum berlaku. So dia ada OVR land, boleh beli ataupun beli OVR lah. So kalau you buat treasure hunt, you akan dapat OVR. So at this moment saya tengok bila kita keluar apa kan, saya dapat token tu. So nanti saya try buat tutorial video. So dia ada banyak moving part for the OVR. And also dia akan cuba developkan use case di mana dia boleh gunakan OVR sebagai contoh promoter dekat ni. Kalau tuan-tuan puan-puan buka YouTube OVR, you boleh tengok ada satu video di mana orang nak beli pakaian. Dia terus tanya melalui augmented reality, ada gambar karakter perempuan. Lepas tu dia tanya what do you want to buy. So kita katalah we want to buy apa-apa, then dia tunjukkan lorong aisle untuk kita beli pakaian tu lah. So yang ni potential dia bagi saya sangat besar, and dia adalah one of the NFT yang boleh challenge Decentraland. Sebab apa? Sebab dia gabungkan virtual reality dan juga augmented reality. Cuma in terms of marketing sekarang ni diorang sangat slow. So this is one of the thing yang saya nampak potential untuk dia grow long term tu tinggi. Sebab dia nak buat game and then virtual retail. Banyak use case yang diorang cuba nak buat. So project ni of course masih baru start tahun lepas, compare to Decentraland dah lama. Tetapi kalau dia mampu survive bearish moment lepas ni, then dia memang akan boleh shoot up lah. So tuan-tuan puan-puan boleh check OVR, boleh download dia punya app, explore sendiri. Explore sendiri. Kita cakap banyak pun tak guna juga. Tuan-tuan puan-puan beli, explore sendiri. Cuma kalau nak buat treasure hunt, satu je saya nak bagi pesanan. Hati-hati. Sebab kadang-kadang treasure tu dekat rumah orang, kadang-kadang dekat tengah-tengah jalan raya kan. So hati-hati. Other than that, I think you boleh try. Mana tahu tuan-tuan dapat treasure hunt, dapat 100 OVR token. Boleh jadi. Saya buat pun dapat dalam 1 lah. Setiap kali buka satu kan. Ada orang kata dia dapat 20 dan sebagainya. Saya tak bertuah kan. So sebelum dia buat improvement atau dia buat any changes, siapa nak collect OVR token, collect lah cepat-cepat. Kan. Tapi kalau ada yang jadi macam rasa alah ni macam Pokemon Go, malas nak ni, then tak payahlah. You just boleh beli OVR token, tunggu dia harga naik lah. So kalau nak token free, you boleh download app dia. So this is the part yang saya nak share. So saya harap tuan-tuan puan-puan faham on the NFT punya part. Dan jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe, tekan butang loceng kan. Sebab bagi saya nak cuba improvekan on the Bitcoin punya Metcalfe punya law lah. Bawa banyak kembangkan network cryptocurrency, bawa ramai masuk ke dalam cryptocurrency punya network. Sebab for long term dia akan menjadi lebih valuable. So itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.